adalah dirakam. Okey. Saya pun baru nak ingat. Okey, saya dah tekan button record. Untuk memudahkan rakan-rakan kamu yang lain yang mungkin tak dapat bersama-sama dengan sesi kita pada hari ini untuk menonton. Okey, jadi rakaman akan dimulakan. Baik, kita mulakan kelas. Sebelum kita mulakan kelas, kita nak imbas kembali apa yang kamu dah belajar pada minggu lepas mengenai tajuk pengaturcaraan. Okey, tahniah diucapkan kepada murid-murid yang telah menghantar kerja tugasan yang telah dibuat. Dihantar seramai 15 murid yang telah menghantar. Tahniah diucapkan. Okey, ada beberapa contoh yang saya letakkan dekat sini. Sekadar nak ingatkan apa yang kita dah belajar minggu lepas mengenai pengaturcaraan komputer di sekeliling kita. Okay, saya ada minta kamu buat apa ni, peta minda, betul? Buat peta minda, mengenal pasti alatan-alatan di sekeliling kamu yang menggunakan, yang mengaplikasikan pengaturcaraan. Jadi ada beberapa lah dekat sini. Oh ya, dan nak bagikan perkara tu lebih menarik, saya dah buat arahan. Saya minta kalau kamu ada kemudahan komputer, laptop, gadget dan sebagainya, buat menggunakan Canva. Kan? Okey. Jadi ada beberapa contoh dekat sini yang dah upkan guna Canva ni. Warna merah ni siapa punya? Syaza Damia. Tahniah diucapkan. Ni Fatia Auni. Okey, ni Izrin Aisyah. Okey, tahniah. Dan ni saya tak letak namanya. Tahniah kerana menghantar. Walaupun tak dapat buat guna Canva, dia buat dalam bentuk buku. Tulis dalam buku tulis kan. Juga tahniah diucapkan. Okey, seterusnya. Ni siapa punya? Ni tak ada nama ni. Okey. Ni pun sama, keempat-empatnya menggunakan Canva. Okey, jadi syabas saya ucapkan. Dan saya menganggap kamu semua dah faham lebih kurang berkaitan dengan pengaturcaraan ni, aplikasinya, penggunaannya. Okey. Hari ini kita nak belajar lebih terperinci lagi mengenai pengaturcaraan. Okay, kita nak tahu selain daripada apa yang ada di sekeliling kita ni, kita nak tahu juga bagaimana ia berfungsi secara terperinci. Macam manalah agaknya televisyen tu boleh berfungsi. Macam manalah alat kawalan jauh tu mengaplikasikan pengaturcaraan. Macam manalah penyaman udara tu bila kita tekan suhu-suhu tertentu, dia terus memproses mengikut suhu yang kita masukkan. Okey. Jadi hari ini saya telah menjemput seorang tetamu jemputan khas. Okey. Yang akan menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan pengaturcaraan ni. Kita nak tahu dengan terperinci bagaimana pengaturcaraan ini berfungsi. Okay, kita nak lihat dengan lebih jelas bagaimana kehidupan kita boleh berubah dengan menggunakan alatan-alatan elektronik yang mengaplikasikan pengaturcaraan. Okey. Terlebih dahulu saya bagi pengenalan berkenaan dengan jemputan kita pada hari ini. Okey, beliau merupakan seorang yang sangat aktif dalam kerja-kerja pengaturcaraan, komputer, robotik dan lagi satu drone. Bila saya sebut drone, ramai yang wow, drone. Sebenarnya drone juga mengaplikasikan pengaturcaraan, betul? Okey. Jadi pada hari ini kita akan berkenalan
Dengan individu ini, beliau sangat aktif dalam memartabatkan STEM, dalam mengaktifkan co-curriculum di beberapa buah sekolah di seluruh negara. Beliau juga sangat aktif dalam projek penghasilan digital Maker Hub Playbook. Pendidikan membentuk pemikiran. Kemudian ini contoh-contoh keterlibatan beliau dalam program-program di Kuala Lumpur, di Selangor, di Terengganu. Dan awak boleh tengok dekat situ beberapa gambar yang melibatkan kerja-kerja keterlibatan individu yang saya maksudkan. Ini contoh projek daripada UPM, MTDC Technology Center Serdang, Selangor. Kalau awak boleh tengok dekat situ ada gambar robot. Ada gambar apa lagi tu ada robot dekat situ, ada drone dekat situ. Dan itulah lebih kurang pengenalan kepada individu yang akan bersama-sama kita pada hari ini. Saya dengan rendah diri dan berbesar hati menjemput Encik Ardian bin Abdul Hamid, Master Trainer Microsoft MIE, pengasas projek Mika bersama-sama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah, selamat datang kepada Encik Ardian. Assalamualaikum Encik Ardian. Waalaikumsalam. Semua dengar suara? Ya, dengar. Alhamdulillah. Apa khabar Encik Ardian? Sihat? Baik, alhamdulillah. Cikgu Razwan apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Saya sihat. Anak-anak 4 amanah juga kelihatannya semua sihat-sihat hari ini. Kami dari Sekolah Kebangsaan Seri Kota Puteri 4 mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ardian di atas kesudian Encik Ardian untuk bersama-sama dengan kelas 4 amanah pada hari ini. Terima kasih Encik Ardian. Sama-sama, silakan. Baik. Kita dah pun kenal sedikit mengenai berkenaan penglibatan Encik Ardian dalam projek-projek yang berkaitan dengan robotik, pengaturcaraan dan sebagainya. Jadi kami dari kelas 4 amanah ini nak tahu lebih lanjut lagi apa sebenarnya pengaturcaraan ini, dan kami nak tengok sendiri bagaimana pengaturcaraan itu berfungsi. Diharapkan bolehlah Encik Ardian berkongsi bersama-sama kami pada hari ini untuk mengembangkan lagi minda, pengetahuan kami dan seterusnya, mungkin menyuburkan minat kami dalam bidang pengaturcaraan. Saya dengan rendah diri dan berbesar hati menyerahkan majlis kepada Encik Ardian. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Razwan kerana menjemput saya untuk menyertai kelas RBT tahun 4 amanah Sekolah Kebangsaan Kota Puteri Sekolah Kebangsaan Seri Kota Puteri 4. Seri Kota Puteri 4. Panjang nama sekolahnya. Nak sebut pun boleh tersasul ni kan. Kan? Silakan. Anyway, so saya rasa Cikgu Razwan ni antara salah seorang guru kurikulum yang amat aktif. Alamak, dia Johor ni. Dia Johor. Sebab dia memang berminat untuk memperkenalkan pengaturcaraan lah, specifically pengaturcaraan secara secara yang lebih mendalam lagi lah, nak tahu, bukan setakat apa yang kita belajar dekat dalam buku teks ataupun apa yang kita dah belajar. Saya rasa dalam buku teks untuk RBT pengaturcaraan, ada siapa-siapa pernah dengar perkataan algoritma tak? Algoritma ada?
Okey. Ada yang tahu pseudocode? Pseudocode pernah dengar? Pernah dengar? Tak. Tak pernah dengar. Tak apa, nanti kejap lagi nanti Cikgu Razwan akan ajar dengan lebih lanjut. Okey. Anyway. So bila saya nak cerita tentang apa pengaturcaraan ni, saya suka untuk menerangkan dengan hands on ataupun secara amali lah, amali. Kan? Secara amali. Okey. So saya tunjukkanlah apa yang saya ada sekarang ni. Adik-adik pernah tahu tak ini apa benda ni? Pernah nampak tak? Ada siapa yang tahu tak? Tak. Semua tak tahu Tak. Okey, semua tak tahu tak apa. Nanti cikgu akan terangkan ini apa benda ni sebenarnya. So benda ni dinamakan adalah microcontroller ataupun microcomputer. Suara saya jelas tak Cikgu Razwan? Dah kan? Jelas. Okey, ini adalah dipanggil microcomputer. Dia nama dia komputer sebabnya asas kepada komputer apa? Adalah nombor satu, dia ada belakang ni dia ada pemprosesan ataupun chip untuk memproses. Belakang ni ada Dua, dia ada apa? Dia ada input. Dia ada input A dengan B je. Tapi kalau tengok komputer kita ada keyboard banyak. Okey. Kita ada input A dengan B je. Tapi kalau komputer dia ada banyak keyboard. Nombor duanya apa ciri-ciri komputer? Dia ada skrin. Skrin kita besar kan? Tapi skrin dia cuma depan ni dia ada 25 LED je. Dia ada 25 LED saja. Okey, dia ada 25 LED saja yang akan kita programkan untuk melaksanakan sesuatu tugas Okey. Alright, ni saya share sikit Apa itu microbit? Alright. Saya share dulu microbit tu apa. Alright. So far nampak tak anak-anak? Microbit Nampak Okey, so nampak. apa ada dekat microbit tu? Yang macam saya terangkan tadi, dia ada butang A dengan B. Lepas tu dia ada LED, lampu LED dekat depan tu 25 biji LED. Okey. Dekat atas ni dia ada USB connector untuk masukkan untuk pindahkan data untuk pindahkan data. Okey, so kat belakang ni adalah button dia, ada soket untuk sambungkan bateri. Ni saya cakap ada processor So komputer salah satu daripada ciri dia kena ada processor. Kat belakang ni dia ada kompas lah, dia ada macam-macam sensor sensor. Dekat depan ni adalah dia punya, kita boleh sambungkan dengan LED menggunakan klip wire untuk menyalakan LED dan motor, servo dan sebagainya. Okey. Ni antara muka depan ni, nampak tu. Muka depan ni Okey. So saya nak terus jump lah kepada macam mana kita nak programkan benda ni Kita program benda ni Jadi nama dia adalah microbit microbit. Okey. Ni saya nak terangkan. Saya cuma ada 20 minit saya akan cuba terangkan seberapa pantas dan seberapa ringkas dan mudah untuk anak-anak faham Okey. Kita tengok mana dia ni Okey, saya akan sharekan. Mudah-mudahan nampak tak ni? Sekarang nampak tak? Anak-anak nampak tak? Cikgu nampak. Okey, dah nampak. Nampak Okey, rasanya akan datang ataupun cikgu akan ajar macam mana kita nak buat coding ataupun nak buat pengaturcaraan dengan menggunakan blok. Okey. Salah satu yang akan menggunakan blok seperti dalam buku teks adalah menggunakan perisian dipanggil scratch. Betul tak? Ada pernah dengar scratch tak? Belum pernah dengar lagi? Belum pernah dengar, tak apa. Kita akan belajar dalam bab-bab yang seterusnya bila kita belajar tentang algoritma, belajar tentang pseudocode Okey. So sekarang ni ini adalah saya punya microbit, nampak microbit Okey. Okey. So bila kita cerita algoritma, dia cuma dia membawa masuk langkah-langkah untuk melaksanakan tugasan. Itu je. Senang. Algoritma ni adalah langkah-langkah je. Macam kalau kita nak buat nasi lemak, apakah langkah-langkah nak buat nasi lemak? Itu adalah merupakan algoritma. Okey, tapi dalam bahasa komputer dia panggil algoritma. Okey. Apakah pula pseudocode tu? Dia cuma adalah penerangan dalam bentuk tulisan untuk menerangkan algoritma kita tu macam mana. Okey, macam kita tengok resepi dekat dalam buku masakan So pseudocode dia adalah cara-cara untuk membuat masakan Okey. So sekarang ni nampak dia punya algoritma mula-mula bila program tu start. Okey, on microbit display maksudnya dekat display microbit ni dekat display microbit ni.
Okay, and then ada lagi langkah-langkah dia bila butang A ditekan. Ni butang A, ni butang A. Butang A ditekan, apa akan jadi? Butang B ditekan, apa akan jadi? So sekarang ni saya akan saya akan tekan run, So nampak tak bila saya tekan run? Ada nampak tak? Nampak Nampak Semua okey tak? Okey, ada. Nampak simbol love. Ya. Simbol love, simbol hati lah, simbol hati Okey, love. So maksudnya algoritma kita, langkah-langkah kita, bila program tu saya tekan run, dia akan keluar bentuk love. Okey. Cuba teka apakah langkah-langkah yang seterusnya. Ada siapa-siapa boleh bagi jawapan? Langkah yang seterusnya apa yang saya nak buat? Adik apa? Saya nak petik nama ke? Adik Nur Halimah nak cakap Ada tak yang nak agak-agak lepas ni keluar apa Daniel? Ya. Ada yang kat tangan tu, Nur Halimah. Apa saya nak buat lepas ni? Nur Halimah tu nama Bila? mak dia. Oh, mak dia. Okey, siapa ni? Okay. Raise your hand. Skies Gaming. Skies Gaming apa? Skies Gaming. Okey, tak apa. Okey, so apa yang nak buat yang seterusnya adalah bila butang A ditekan butang A saya dekat sebelah sini okey. Kalau saya tekan ni agak-agak apa akan jadi? Dia akan dekat Micro:bit tu akan keluar keluar nama saya lah, Ardian So saya tekan 1 2 3. Nampak dia keluar tak? Nampak. Nampak. Dah satu. Okey. Apa lagi yang saya boleh buat? Bila ni adalah butang B kan? Okey? Butang B Okey. Bila saya tekan butang B apa keluar agak-agak? Dia keluar love. Keluar smiley Smiley mana? Tu. Oh, smiley. Smiley. Okey. Alright. So saya nak buat kalau nama Ardian tu kalau nak tukar kepada nama Daniel boleh ke? Okey, tengok saya buat sekarang barulah best sikit. Kan? Tunggu Daniel tanya, dia tak tanya. Jadi saya tolong tanyakan. Daniel. Daniel. Okey, tengok apa akan berlaku Okey. Saya tekan run, Okey. Mula-mula dia akan keluar love, betul Okey, so saya tekan A 1 2 3. Wah. Daniel nampak? Okey. Okey. Boleh tak cikgu nak tanya, apa kalau dekat agak-agak pernah nampak macam tulisan-tulisan ni yang bergerak-gerak ni dekat mana? Dekat surau ke tak? Kedai makan. Kedai Aceh. Kan lagi? Dekat sekolah agama? Oh, bagus. So, yang mana ada tengok tu dekat luar tu kan? Kalau dekat surau ke yang ada keluar waktu-waktu semayang kan? Lepas tu ada yang, kalau ada siapa yang tak cakap tadi dekat restoran, ada yang cakap selamat datang lah, ada keluar menu lah kan? Semua belakang dia tu, macam mana dia buat? Dia gunakan pengaturcaraan. Itu yang cikgu nak terangkan tu. Pengaturcaraan di sekeliling hidup kita lah, di sekeliling adik-adik. Kan? Rasanya dah 20 minit ada dah. Lebih kurang. Okey, boleh. Teruskan. Agak-agak nak kalau bila saya ada siapa nak suruh saya buat gambar lain tak? Gambar. Boleh tak? Gambar Saya stopkan dulu. Okey, nombor satunya saya akan tukar gambar Saya akan tukar display Cikgu akan tukar display boleh Cikgu tukar display ni cikgu padamkanlah dia punya Dia punya ni komen. Okey. Bila cikgu tekan ni ada banyak gambar ni. So ada nak gambar apa tak? Wan Masya dia nak gambar teddy bear tu tadi tapi dia malu nak minta. Gambar teddy bear susah juga nak buat tu tapi kita cuba Kita cuba gambar macam ni lah. Gambar ghost ke nak gambar duck? Ghost. Ghost. Okey, ada siapa nak tulis nama lagi tak? Siapa nak tulis nama? Saya, Ruzain. Apa nama? Aida, apa mati? Alamak, satu-satu. Okey, siapa nama dulu? Ruzain. R-U-Z-A-I-N. R-U-Z-A-I-N. Okey, Ruzain nak gambar apa? Gambar ghost. Ghost. Okey, gambar ghost Okey, tengok kita cuba Okey, cikgu tekan
run. Bila cikgu tekan run, dia akan keluar. Mula-mula dah ghost. Okey, kita tukar. Dulu tadi dah ghost dah. Tukar sikit. So yang mula-mula microbit display ni kita buat dark lah. Okay, cikgu tekan run. Dia cikgu tekan run. Okey, nampak dia akan keluar dark. Siapa yang suka dark tadi? Dark. Okay, dark. Okey, siapa tadi? Ruzain. Mana Ruzain? Boleh sebut dekat cikgu apa algoritma yang seterusnya? Bila? When? Tekan Mana A. Ruzain? When microbit? Cuba baca. When microbit A is pressed. Boleh tak? When? Malu tu, okey. When microbit A is pressed ataupun dalam bahasa Melayu bila butang microbit A ditekan. When microbit A is pressed. Okey, saya tekan lagi. Ruzain. Okey. So Ruzain pilih nama apa tadi? Okey, when microbit B is pressed. Bila butang microbit B is pressed. Gambar ghost. Okey. Okey. Sikit lagi nak buat magic sikit. Nak tengok gambar ghost tu berkelip tak? Okey. Cikgu buat macam ni Okey. Cikgu buat, dia salah satu daripada pengaturcaraan adalah nombor satu, bila microbit B is pressed, microbit akan letak gambar ghost. So kita nak gambar ghost ni kan, kita nak dia berapa lama dekat situ. Okey, kejap cikgu nak tengok nak tengok berapa lama dekat situ. Kejap, dia dekat general. Okey, kita wait untuk katakanlah 1 saat lah ataupun 0.5. Maknanya kita nak pendekkan. Lepas tu dia akan letak gambar tu juga, tapi cikgu tekan duplicate. Cikgu masuk kat sini balik. Cikgu letak sini. Sebenarnya dekat sini sebenarnya apa kita kena buat, kita kena padamkan dululah LED tu. Baru dia akan menyala. Lepas tu masukkan yang ni kat atas ni. Okey. Dia akan ni, lepas tu dia akan wait ni 0.5, lepas tu dia akan ni balik, lepas tu kita pun clearkan balik. Cikgu buat panjang sikit boleh Boleh cikgu Razman? Boleh. Tunjukkan dekat dia orang ni macam mana. Dia nak tengok lampu. Lampu nak lampu macam hari raya Okey. Tu saya lagi. Okey. Ini adalah arahan dia. Okay, cuba cikgu run cikgu run. Jap. Cikgu nak test dulu, takut tak jadi. Jadi yang dimasukkan dalam ni semuanya dimasukkan dalam komputer, lepas tu display dekat microbit, betul? Betul. Macam tu cara dia Okey, saya lagi cikgu buat. Okey. Alright. Okey. So tadi tu bila mula-mula dia akan keluar cikgu tengok Kalau tengokkan daripada dia punya pengaturcaraan ni, okey. Kita terus kepada yang microbit B express lah. Sekarang ni cuba kita tekan microbit B B 1 2 3. Nampak? Okey. So maksudnya kita kena faham macam mana langkah-langkah tu dia berjalan So maksudnya bila microbit B is pressed, nombor 1 akan keluar gambar ghost dulu. Lepas tu dia akan tunggu selama 500 milisecond ataupun 0.5 saat. Lepas tu dia akan padam. Maknanya dalam masa 0.5 saat dia akan menyala, kemudian padam dan berulang sebanyak 4 kali. Betul. Itu sebenarnya komputer dia bergantung kepada kita macam mana bagi arahan kepada dia. Kalau kita bagi arahan kepada komputer, dia pun akan melaksanakan benda tu salah lah. So semuanya sebenarnya kita yang buat, kita yang pandai. Komputer pun pandai juga, tapi kita lagi pandai daripada komputer. Okey. So kalau ada apa-apa nanti mungkin ada hujung-hujung sikit nak buat question and answer ataupun sekarang. Boleh terpulang. Ada permintaan daripada anak-anak empat amanah yang nak type nama ke, nak gambar. Nak gambar apa? Gambar kucing. Kucing? Kita tengok kucing ada tak? Kucing
Saya nampak dekat situ gambar tengkorak ada. Gambar Tu tengkorak. Gambar butterfly ni butterfly dia. Okey. Yang ni t-shirt. Yang ni gambar. Tengkorak. Ni tengkorak ni. Tengkorak Okey, lepas gambar tengkorak nak gambar apa? Gambar bos. Aduh dekat. Payung. Nak payung? Nak. Okey, payung. Okey. Cuba tengok yang ni pula. Tengok gambar apa pula ni? Ini kita cuba gambar. Ni snake. Snake. Ni ular ni. Ni rabbit. Rabbit ni macam ni. Kita cuba Rabbit Gambar. Nak gambar apa? Kita gambar apa Kita cuba gambar rumah. Macam tu rumah. Rumah. Okey, ini dia punya pengaturcaraan. So tengok bila cikgu run and then bila cikgu tekan B, dia akan keluar macam mana Tekan B 1, 2, 3. Korak. Nampak? Sekali lagi Nampak. Nampak lagi? Nampak. Sekali lagi Korak saya. Payung, rumah. Lagi? Okey, sekali lagi. Okey, mungkin saya ada share dengan Cikgu Razwan. Sebenarnya Microbit ni dia ada pertandingan pertandingan peringkat kebangsaan. Okey. So saya baru dapat tahu yang tahun ni dia punya dia punya penyertaan akan dibuka ataupun sedang dibuka kot kalau tak silap. Nanti kita check balik dengan Cikgu Razwan macam mana. Okey Cikgu Okey, boleh. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya serahkan balik kepada Cikgu Razwan. Terima kasih Cikgu Razwan. Okey. Banyak-banyak. Terima kasih Encik Ardian di atas perkongsian. Sebelum tu nak tanya juga macam tadi yang Microbit tu kita pun dah faham dia punya aplikasi penggunaan dia macam mana. Dekat mana nak beli Microbit tu? Okey, nak beli dekat Microbit tu sebenarnya kalau siapa-siapa yang biasa dekat internet boleh search online. Okey, secara contoh okey cikgu tekan Microbit cuba tengok apa yang dia keluar. Okey, kita Google lah. Biasaannya semua Google kan. Okey, jap cikgu share. Nampak? Ada yang nampak Okey, nampak. So dekat sini bila kita Google tu bolehlah tengok dekat Citron ada tapi kebiasaannya saya beli dekat Citron. Kat sini dekat Citron. Okey. Ya, selain daripada boleh berhubung dengan komputer, adakah dia boleh diprogramkan melalui handphone? Boleh. Kejap cikgu tunjuk handphone tunjuk handphone nak tengok pada handphone macam mana Okey, kejap Tadi cikgu dah buat dah tadi. Nampak ni? Macam ni kan? Nampak Okey, nampak. Sekejap Nampak ni cikgu punya handphone. Ni cikgu punya handphone ni. Dekat dalam ni pun kita boleh kita boleh buat pengaturcaraan. Macam tu nampak Okay. Pengaturcaraan ni saya boleh sambungkan tadi kita guna komputer untuk buat Microbit kan. Sekarang ni saya pun boleh menggunakan handphone ni untuk buat pengaturcaraan coding ni untuk kodkan ataupun programkan saya punya Microbit. Okey. Maksudnya senang kita nak belajar coding ni, tak perlu pakai laptop. Siapa-siapa yang ada handphone pun dah boleh guna untuk programkan Microbit ataupun dia panggil microcontroller Microbit. Okey? Okey. Baik, yang lain-lain anak-anak murid 4 amanah ada lagi soalan nak tanya terus dengan Cik Ardian. Nak masuk pertandingan tak? Tak nak. Tak nak masuk pertandingan? Tak nak. Kenapa tak nak? Ni Tak ada pertandingan dia. Takif Danish dia angkat tangan, dia raise hand tu. Ada soalan ke? Apa? Ada apa soalan? Tak ada Okey, baik. Itu sedikit berkenaan dengan Microbit. Kaedah pengaplikasian pengaturcaraan yang saya anggap paling mudah lah untuk murid-murid menggunakan pengaturcaraan dan boleh faham konsep pengaturcaraan. Okey, sebelum tu Cik Ardian nak tahu juga
Ada cara tak nak berhubung dengan Cik Adian ni? Ada Facebook ke, Instagram ke, nombor telefon ke? Sebab saya percaya mungkin ada di kalangan ibu bapa dalam kelas 4 amanah yang nak berhubung. Saya tak boleh nak chat kat sini. Chat saya enable sekejap. Okey sebab tadi disable dia orang chatting tadi. Okey. Saya akan letak dekat chat sekejap Dah lagi dia belum lagi. Okey. Boleh. Okey, so saya Ardian. Okey. Amin Okey, ni nombor telefon saya terus Senang Okey. Baik, Encik Adian akan kongsikan dalam bahagian chat. Jadi kalau ada anak-anak kelas 4 amanah atau mungkin di kalangan ibu bapa yang nak berhubung terus, nak mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan apa itu projek Mika, apakah trend-trend terkini, itu lagi satu apa yang mungkin anak-anak murid sekolah SK Seri Kota Puteri 4 ni nak join, bolehlah berhubung melalui Encik Hadian, melalui projek Mika. Okey. Ni satu lagi saya nak tunjuk ni. Boleh Ya, sila. Okey. Masih nampak saya punya ni kan? Ya, nampak. Okay. Nampak yang Sam Studio ni kan? Studio Line. Okey. Kalau kita buat programming salah satunya tadi kita guna microbit tapi sebenarnya programming ni kita boleh buat macam-macam lagi. Sebagai contoh, saya tunjuk kat sini, saya pergi device. Okey. Saya add device Sebenarnya kita boleh program apa kita boleh programkan, ada Sam Lab punya butang-butang kecil tu. Okey. Saya buat device yang baru. Saya keluarkan balik saya keluar balik. Okey. Saya buat projek yang baru. Sebenarnya kita boleh programkan apa dalam ni Salah satunya sebenarnya, kalau saya tak silap lah, dalam ni dia tak ada. Sebab dulu saya pernah buat nak programkan drone. Mungkin drone tu nanti kita akan belajar nanti. Boleh programkan drone? Boleh programkan drone tu dia terbang sendiri. Macam tu. Jadi ni kena deal yang lain ni. Kena minta Cik Adian datang sekali lagi. Tempat ni yang betul. Banyak benda sebenarnya yang kita boleh. Murid-murid 4 mana nak tengok drone pula ke? Itu nanti mungkin 2-3 minggu depan ke nanti biar cikgu prepare dulu. Nanti cikgu tunjuk drone Ya, kalau nak, maknanya saya kena buat perjanjian lain dengan syarat semua nak 4 amanah kena join. Barulah saya panggil Cik Adian. Kena join. Wajib join? Wajib join. Okey. Baik. Sangat menarik. Kita buat drone pula Okey, baik. Saya rasa anak-anak 4 amanah dah nampak sedikit, dah didedahkan. Ya, ada soalan. Dia tak boleh tukar color lain ke? Dia buat masa ni, yang ni dia tak boleh tukar color lain, dia color merah je. Ataupun mungkin ada microbit yang versi color lain ke? So far dia belum buat lagi color lain, tapi ada nanti saya tunjukkan. Ada satu dia macam ni juga, tapi bentuk dia bulat tau. Nama dia ada fruit ada fruit circuit playground. Yang tu dia ada macam-macam color. Nanti insya-Allah kalau sempat nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, yang lain ada soalan? Ada. Kena tahu pengaturcaraan, tahu apa maksud algoritma, apa itu pseudocode, dan yang paling penting bila kita buat programming, kita tahu apa yang kita nak buat, apa yang kita nak laksanakan, apa yang kita nak selesaikan masalah. Itu lagi penting. Okey, kita tahu kenapa kita buat programming ni. Okey, alright. Baik. Untuk makluman semua juga, apa yang Cik Adian sebut sebentar tadi, algoritma, pseudocode dan sebagainya, itu kita akan belajar dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Okey, nanti dah faham konsep algoritma, dah faham konsep pseudocode, mungkin saya akan panggil Encik Adian lagi untuk display drone pula. Boleh.
Okey, baik. Okey. Saya rasa itu Bye. sahaja daripada kelas Pak Amanah. Sebelum kita bersurai, saya ada sediakan satu orang kata cenderamata lah kiranya atas kesudian Encik Ardian bersama kita pada hari ini. Untuk makluman semua, Encik Ardian bersiaran dari Kuala Lumpur pada hari ini. Kita dekat Johor, Encik Ardian bersiaran dari Kuala Lumpur. Jadi kita berikan satu tepukan yang gemuruh lah atas kesudian Encik Ardian. Terima kasih. Okey. Dan saya dengan rendah diri berbesar hati ingin menyerahkan satu e-sijil kepada Encik Ardian di atas kesudian Encik Ardian bersama kami hari ini. Terima kasih. Rasanya ini saja yang boleh kita berikan buat masa ni. Nak ajak minum tak boleh sebab PKP. Terima kasih jauh pun anak-anak sekalian. Okey, baik. Terima kasih diucapkan. Baik, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Hari ni pun hari ni tak ada tugasan ya. Hari ni kita dengar saja. InsyaAllah minggu depan kita akan bersambung lagi dengan tajuk Sudokod algoritma dengan Carta Ali. Kita akan belajar dengan terperinci lagi. Baik, sebelum bersurai, ada apa-apa soalan daripada anak-anak murid Empat Amanah? Tak ada. Boleh letak gambar kereta ke? Boleh letak gambar kereta tak? Encik Ardian, mungkin mic tengah off. Okey, dia sebenarnya kita kena kita kena kreatif macam mana nak gunakan 25 LED dekat sini untuk buat kereta lah. Paling-paling pun nanti kita boleh warnakan ataupun colorkan merah dekat petak-petak yang mana untuk membentukkan kereta lah. Tapi kereta tu kereta kotak lah. Dan tak adalah kereta maknanya yang kita boleh pilih LED mana yang kita nak nyalakan lah maksudnya. Betul dia saja. Menggunakan pengaturcaraan. Betul. Kita boleh nak pilih butang LED yang mana kita nak nyalakan tu, kita boleh gunakan pengaturcaraan. Okey? Maknanya kalau kamu nak lukis gambar kamu pun boleh. Cuma bergantung kepada programming atau pengaturcaraan yang kamu setkan dalam komputer masing-masing. Saya ada satu, kalau betul nak gambar color apa semua kan, kita boleh gunakan pengaturcaraan yang menggunakan menggunakan macode.arcade.com, tapi kurang macam tu lah. Mana nanti kita akan kupas next nanti boleh Okey, insyaAllah jika ada rezeki lagi. InsyaAllah. Okey, baik. Lagi ada soalan? Tak ada Tak ada. Okey, saya minta dari siapa? Putri. Putri ada Putri? Ya, saya. Okey, Putri nanti PM dekat saya senarai nama yang hadir pada hari ini. Okey. Okey, sebelum tu semua on kamera, kita nak tangkap gambar dulu. Semua on kamera sekejap. Okey. Dah ada. Okey, semua tengok kamera. Okey, semua buat best. Okey, sekejap Okey, semua buat best. Okey, 1, 2, 3. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Encik Ardian sekali lagi di atas kesudian Tuan pada hari ini. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, kelas kita bersurai sehingga kini. Okey, terima kasih. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Okay, bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.